Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid tahun 4 Al-Amin? Ustaz harap semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa jaga diri, jangan keluar rumah jika tiada urusan. Okey. Okey. Okey, pada pembelajaran video minggu lepas, okey. Ustaz ajar tentang apa? Siapa ingat? Akil ingat Akil apa yang Ustaz ajar minggu lepas? Bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris. Okey, tajuk apa? Tentang apa? Hmm. Sang- Ingat tak? Tak. Tentang seorang lelaki. Nama dia siapa? Yang dia kata dia nak pergi China tu. Siapa nama dia? Charlie. Okey, Charlie. Okey, betul. Okey, okey, kita sambung untuk hari ni. Okey, hari ni kita akan buat sedikit ulang kaji. Okey, kita tak ada pun belajar tajuk baru hari ni. Okey, kita sambung tajuk. Tajuk yang lepas-lepas. Okey. Okey, sebelum tu Ustaz akan share screen sekejap. Okey. Okey, nampak tak? Skrin Ustaz ada slide. Nampak. Okey. Okey. Okey, untuk tajuk yang pertama, ingat tak kita belajar tentang bendera-bendera seluruh dunia, betul tak? Okey. Ustaz hari ni akan buat sedikit ulang kaji tentang apa yang kita belajar. Okey, hari tu bendera dunia, tapi kita hari ni Ustaz nak memfokuskan bendera-bendera yang berada di Asia sahaja, iaitu kawasan di atas muka bumi ni yang kita duduk, iaitu Asia. Okay, kita duduk di Asia Tenggara. Asia ada banyak tempat juga, ada Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara. Kita bahagian Asia Tenggara. Okey, jadi Ustaz akan tanya mengikut bendera-bendera ni, apakah nama panggilan bagi rakyat negara tersebut? Okey, hari ni kita ajarkan macam mana kita nak sebut bila negara tersebut, contohlah Malaysia. Bila kita nak cakap warga negara Malaysia, kita kena tambah apa dekat perkataan negara tersebut? Siapa ingat? Kena tambah huruf apa? AN. AN. Okey, kalau Malaysia jadi apa Ufa? Malaysian. Malaysian. Okey, betul. Okey, kalau kita pergi kepada China, kita tambah AN juga ke? Ke jadi lain? Siapa tahu? Okey, kalau China, warga negara dia kita tak tambah AN. Kita panggil Chinese. Dia akan ada beberapa negara yang warga negara dia kita tak guna AN, dia akan berubah. Contohnya Chinese, iaitu daripada negara China lah. Kalau Japan pun sama. Kalau Japan, kita tak panggil Japanian. Salah. Kita panggil Japanese. Dia tambah ESE. Okey, jadi contoh-contoh dah. Okay, mula daripada atas ya. Daripada bendera Cambodia ni. Cambodia ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia Kemboja lah. Kita panggil Kemboja. Ini bendera dia. Okey, dalam bendera-bendera ni, kamu selalu jumpa dekat mana? Selalu nampak dekat mana bendera-bendera ni? Bila berlangsungnya acara apa? Selalunya. Siapa tahu? Akil tahu tak Akil? Akil, tahu tak kamu selalu nampak bendera-bendera ni dekat mana selalu? Bila dekat TV ada apa? Akil? Kamu selalu nampak bendera-bendera ni semua dekat mana selalu?
Dekat TV bila ada apa? Berlangsung apa? Tahu tak? Tak. Tak tahu. Kamu Tak. ada tengok sukan tak? Bila Malaysia masuk sukan apa-apa, bola ke, badminton ke, tengok tak? Ke tak tengok langsung? Kamu tak layan sukan? Tak layan. Tak layan. Kamu suka apa? Selalu kat TV tengok apa? Hmm. Tengok kartun ya? Uh-uh. Okey. Tak apa. Okay, sekali-sekala kamu tengoklah sukan. Tengok, kamu akan kenal bendera-bendera ni. Okey, yang pertama, Cambodia dalam bahasa Inggeris. Okey, Cambodia, bila kita nak panggil warga negara dia, kita akan panggil Cambodian. Okey, kejap Okey, tengok pada skrin Ustaz. Okey, kat sini Cambodian kan. Okey, ni Cambodia. Bila kita panggil warga negara dia, iaitu kalau dalam bahasa Inggeris, citizen. Okey, nampak tak tulisan Ustaz? Nampak tak? Nampak. Okey, citizen ni bermaksud warga negara tau. CITIZEN ataupun netizen. Tapi selalu kita akan guna citizen ni lah. Okey, jadi warga negara. Okey, dalam Inggeris dia citizen. Okey, faham Okay, citizen warga negara. Okey, ini negara dia. Okey, ini warga negara dia, Ustaz akan tulis kat sini. Okey, Cambodia dia akan jadi Cambodian. Okey. Okey, kita pergi kepada negara UK, United Kingdom. Okey, siapa ingat UK ni panjang dia apa tadi? United Kingdom. United Kingdom. Okey, kalau United Kingdom, kita nak panggil dia apa? Dia lain sikit. United Kingdom ni dia punya warga negara dia apa? Siapa ingat? Dia bermula huruf B. Ingat tak? British. Okey, betul. British. Right, bagus. Ingat. Okey, jadi UK ni satu-satunya dia berlainan sikit. Dia punya warga negara dia berubah lah. Seluruhnya. Sebab dia United Kingdom, takkan kita nak panggil letak EN ataupun ESE belakang dia. Tak boleh. Jadi memang tertulis dalam bahasa Inggeris, kita panggil warga negara diorang British. Citizen diorang British. Okey, kita pergi kepada negara lain pula. Contohnya, okey, Saudi Arabia. Okay, Saudi Arabia ni bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu je Arab Saudi lah. Okey. Jadi dalam bahasa Inggeris dia, citizen dia, kita nak panggil apa? What we call their citizen. Siapa tahu? Nak kena tambah apa? Cuba je. Okey, Ustaz nak Akif cuba jawab. Akif. Tahu tak, bila kita negara Saudi Arabia, kita nak panggil warga negara dia orang apa? Tahu tak? Nak kena letak apa? Cuba je, Ustaz tak marah pun kalau salah. Cuba je. AN. Okey, AN, betul. Kenapa, mana tahu letak AN? Kenapa? Sebab?
Sebab huruf A. Nampak ni huruf A. Okey, bila negara tu, sesuatu negara, bila diakhiri dengan huruf A pada penghujung perkataan dia, macam Cambodia, Saudi Arabia, Malaysia, kan semua huruf A belakang, betul tak? Okey, bila berakhir dengan huruf A, kita akan tambah belakang dia dengan huruf N. Memang macam tu. Okey, ingat. Bila satu negara diakhiri dengan huruf A, kita hanya tambah huruf N sahaja untuk kita panggil mereka punya citizen. Okey, faham? Faham tak? Aufa faham apa? Akil faham, Akil? Faham. Akif faham tak, Akif? Akif, Akasha faham tak? Faham. Okey, bagus. Okey, Ustaz bagi contoh lain pula. Okey, kita pergi negara, kejap okey, kita pergi negara tengok kat sini, negara Rusia. Okey. Rusia Rusia. Okey. What we call their citizen in Russia ataupun Russia. Kita sebut apa? Akasha. Tahu tak nak panggil apa? Akasha, on your microphone. Ustaz tanya Akasha. Okey. Sekejap Aufa sekejap. Ustaz bagi soalan lain. Akasha, on your microphone. Tak jawab. Okey, Akif. Okey, kita tambah apa Rusia? Kita tambah apa dekat belakang perkataan negara Rusia kalau kita nak panggil citizen diorang? Tambah AN. Okey, AN betul. Sebab dia belakang huruf A. Okey, Ustaz bagi lain. Kita pergi negara Singapura. Ustaz nak tengok siapa tahu. Singapura. Okey. Okey. Okey, siapa tahu Singapura kita nak letak apa belakang dia? What we call their citizen in Singapore. Siapa tahu? Singaporean. Singaporean. Okey, betul. Mana kamu tahu? Aufa. Sebab? Saya tanya mak saya. Oh, tengok kamu. Okey, betul. Bila Singapore, kita panggil Singaporean. Okey, kita tambah AN belakang dia. Okey, Ustaz bagi contoh lain yang kita kena panggil dengan perkataan belakang dia selain daripada EN. Okey, Ustaz bagi contoh ya. Dia senang je nak membezakan dia. Okey. Bila sesuatu negara diakhiri dengan huruf vokal. Tu sebenarnya Ustaz nak cuba nak tengok sama ada kamu betul-betul faham ke tak sebenarnya. Okey. Bila diakhiri huruf vokal akan tambah AN. N pun sama. Dia tak semestinya tambah huruf N atau AN. Okey, sebagai contoh Malaysia lah huruf A belakang dia. Contoh lagi apa tadi? Rusia huruf A belakang dia.
Lagi apa lagi? Singapore. Okay, Singapore huruf E belakang dia. Singaporean. Okay, lagi apa? Negara apa lagi yang diakhiri dengan huruf vokal dekat belakang? Siapa tahu? So, kita tengok. Korea. Okay, Korea. Korea akan jadi Korean. Okay. Okay, kita tengok lagi kat situ. Start bagi China. contoh. Okay, China. Dia menjadi sesuatu yang lain. China, sekejap Ustaz bagi contoh lain. Okay, China, Japan, India. okay, India, India. okay. Sekejap okay, contohnya dari kat sini. Okay, bila India jadi Indian. Okay. Bila, okay, dua perkataan bawah ni, Ustaz bagi contoh China. Kenapa kita sebut Chinese? Kenapa Japan kita sebut Japanese? Japan sebab huruf N lah belakang dia. China dia jadi lain. Kenapa? Siapa tahu? China. Agak-agak siapa tahu? Siapa boleh jawab? Macam Amerika Syarikat, US kita panggil American. Amerika. Tambah N je belakang dia. American. Tapi kenapa China dia lain sikit? Kenapa? Siapa tahu? Ishraf Fauzan. Kenapa masuk lambat? Buka mikrofon kamu. Maaf tak sebab saya bangun lambat. Bangun lambat. Kamu buat apa tadi? Tadi saya dengan mandi. Kita mandi. Okey, kamu tahu tak apa kita tengah bincangkan sekarang ni? Tentang apa? Yang Ustaz tunjuk ni. Faham tak tentang apa? Ni tajuk yang pertama Ustaz ajar. Pasal apa? Tahu tak? Tak tahu? Tadi Ustaz tunjuk bendera-bendera semua tadi tu, faham tak? Tak faham? Faham? Faham. Okey, kalau negara Malaysia kita nak panggil warga negara, citizen diorang. What Malaysia citizen we call? Apa dia? Malaysian. Malaysian. Okey, kalau Korea? Korean. Korean. Kalau Singapore? Singaporean. Oh, Singaporean. Okey, bagus. Kamu faham? Okay, hari ni kita nak belajar macam mana kita nak panggil citizen. Okey, ingat tau. Warga negara dalam English, citizen. Okey, bila orang tanya, what Malaysia citizen we call? Apa yang negara Malaysia punya warga negara Malaysia kita panggil? Kita cakap Malaysian. Okey. Okey, jadi ingat bila diakhiri sesuatu negara tu diakhiri dengan huruf vokal A, E, I, O, U, kita akan panggil, kita akan tambah huruf A, N ni. Okey, ingat Okay, tapi bila diakhiri dengan huruf apa nama? Consonant. Yes, consonant. Ada sesetengah juga kita tambah AN juga. Contoh-contohnya Brazil. Brazil. Okay, Brazil kita panggil apa? Dia orang punya citizen. What we call Brazil citizen? Brazil? Brazilian. Brazilian, nampak? Okay, kenapa dia ada akhiri konsonan tapi kita letak AN juga? Okay, kebanyakan negara, okay, jangan pening tau, senang je, jangan risau. Kebanyakan negara kita akan letak AN atau N. Kebanyakan, tak semua. Kebanyakan, tapi ada sesetengah sahaja yang kita tambah ESE ataupun SE sahaja. Contoh dia macam Japan lah, Japanese, Chinese. Kalau kamu tanya kenapa ada jadi macam tu, memang macam tu di dalam bahasa Inggeris.
Tak boleh buat apalah. Kamu memang kena cari perkataan tu, cari negara tu. Kamu kena cari juga apa nama panggilan dia. Cara dia kamu kena hafal lah. Memang itu cara dia. Kamu kena hafal apa dia perkataannya ataupun warga negara bagi negara tersebut. Contohnya China tadi. Belakang dia A juga. Tapi kenapa jadi Chinese? Jawapan dia memang macam tu ejaan dia. Kamu kena cari internet. Okey, cari internet negara-negara yang berlainan dia punya panggilan dia. Okey. Kita habis kat sini. Okey. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Sekejap Okey, kita pergi kepada penggunaan always, usually, sometimes dengan never. Okey, dekat sini Ustaz nak terjemahkan dulu. Takut kamu tak faham. Dekat situ nampak Ustaz tulis always bahasa Inggeris. Okey, bahasa Melayu dia selalu. Okey, in Malay we call selalu, always. Jangan terkeliru tahu perkataan always dengan usually. Penggunaan untuk perkataan always dengan usually lebih kurang sama. Nampak tu, dia punya maksud dia pun lebih kurang. Selalu dan kebiasaan. Kan lebih kurang sama kan? Siapa tahu apa perbezaan selalu dengan kebiasaan? Ishraq Fauzan, apa perbezaan selalu dengan kebiasaan? Selalu tu dia selalulah. Kalau kebiasaan tu dia macam biasa-biasa. Biasa-biasa macam mana tu? Cuba terangkan, Ustaz tak faham. Selalu ni macam mana? Cuba terangkan contoh, bagi contoh kat Ustaz. Selalu ni dia macam selalu buat. Contohnya? Cuba bagi satu contoh kat Ustaz. Aiman selalu main bola di padang. Okey, dia selalu main bola. Dia buat main bola, dia selalu main bola tu setiap hari ke? Memang setiap masa ke macam mana? Setiap hari. Setiap hari. Okey. Okey, senang cerita dekat sini bila perkataan always. Okey, Ustaz tulis senang sikit. Kamu nak nampak. Okey, perkataan always bersamaan dengan menjadi rutin. Rutin harian kamu. Contohnya, okey, kamu pergi ke sekolah. Okey, Ustaz tulis Ali lah, Ali Ali always go to canteen. Go to canteen with Abu. Okey. Dekat ayat ni, always ni, dia selalu pergi kantin Ali dengan Abu. Hari-hari dia pergi. Every day. Every day. Okey. Bila sesuatu perkara tu, perbuatan tu, kita buat hari-hari, menjadi rutin lah, rutin. Memang rutin harian macam kamu. Apa rutin harian kamu bila bangun daripada tidur? Contohnya kamu bangun daripada tidur, terus solat subuh, sarapan. Okey, itu menjadi rutin harian kamu. Okey, bila jadi rutin harian, kamu kena menggunakan perkataan always. Okey, jangan terkeliru dengan perkataan usually. Okey, faham tak? Faham. Okey, bagus. Akasha faham, Akasha? Ni diam dia tadi ni, tak on mikrofon ni. Akil faham, Akil? Faham. Faham. Akif? Akif faham tak? Akif? Akif. Faham. Okey. Ishraq faham tak, Ishraq? Faham. Okey, bagus. Okey, jadi bila menjadi rutin harian,
Menggunakan perkataan always. Okey, kita pergi kepada perkataan usually pula. Kita nak tengok macam mana penggunaan dia. Okey. Usually. Okay, usually dia bersamaan dengan kebiasaan. Kebiasaan. Okay, apa beza selalu dengan kebiasaan? Ialah, okay, usually kebiasaan ni menjadi satu perkara yang dia buat. Contohlah, kita bagi contoh setiap minggu. Okay, kita bagi contoh Siti. Siti go to library usually. Alah, Ustaz tinggal pula. Usually Siti go to library at weekend. Okay. Okay. Ishraq, cuba kamu baca ni apa yang Ustaz tulis ni. Usually Siti go to library At weekend. weekend. Okay, apa maksud dia ayat ni? Tahu tak 1 jam setengah kau tak ajar tu, berapa orang dia masuk ke semua? 23 orang dapat. Maksud dia apa? Siti tu biasa Kalau kata sebab budak baca lambat. Biasa? So budak ada masa dapat 10 minit, baca kan lambat. Itu pun kita ambil 2-3 ayat je. Satu kan? Kadang terpaksa 1 ayat je tak Okay, maksudnya kat sini kebiasaannya Siti pergi ke library, ke perpustakaan di hujung minggu. Okey, maksudnya dekat sini, online tu memang 1 jam sebab budak maksudnya kat sini, habis dia kat buat ini kebiasaannya pergi ke library setiap jadi macam hobi lah. kesian jugalah. Itu pun nak kata. Okey, jadi hobi semestinya Kesian dah tengok. kena setiap hari. Dia kadang-kadang menjadi hobi tu kadang setiap minggu. Setiap hari tu pun contohlah dia setiap petang juga. Setiap petang, setiap pagi. Kalau dia selalu mengulangi perkara tersebut. Contoh selalu ni, always ni hobi lah. Hobi kita guna always. Kalau you jadi kebiasaan. Contohnya Akil always wake up 8 AM. Contohlah. Okey, Akil selalu bangun pukul 8 pagi. Contoh. Itu menjadi kebiasaan lah usually. Okey, boleh tak? Faham tak? Faham. Okey, bagus. faham. Kita terus kepada perkataan sometimes. Okey, siapa tahu sometimes ni maksud dia apa? Sometimes. Kadang-kadang. Okey, sometimes kadang-kadang. Okey, kadang-kadang ni siapa boleh bagi tahu Ustaz macam mana? Aufa. Kadang-kadang tu dia tak selalu buat. Kadang-kadang tu. Okey, cuba bagi Ustaz satu contoh ayat. Boleh tak? Menjadi Ha? kadang-kadang Dalam bahasa Inggeris boleh tak? Okey, Ustaz bagi nama kamu lah. Sometimes. Aufa. Okey, sometimes. Okey, sometimes. Aufa. Kamu kadang-kadang buat apa? Alfa. Kadang-kadang Hujung minggu kamu selalu kadang-kadang buat apa? Jogging ke? play badminton. Okey, play badminton. Okey. Ni contohlah salah satu contoh. Okey, sometimes ni maksudnya kadang-kadang lah. Kamu kadang buat, kadang tak buat. Okey, jadi senang je nak membezakan di antara sometimes dengan usually. Kadang-kadang
Selalunya murid-murid kamu mesti susah nak membezakan di antara always dengan usually. Okay, never, perkataan never kamu semua tahu kan? Tidak pernah buat Tak langsung. pernah. Never. Okay. Ni tak pernah buat langsung lah. Okay. Kita teruskan kepada, kita pun dah nak habis ni sebenarnya ni. Okay, kita teruskan kepada sekejap Okay, penggunaan he is, she is, I am, we are, they are. Okay, Ustaz harap kamu tak ada yang terkeliru lah. Macam mana nak menggunakan huruf I, S, S kat belakang ni. Contohnya, he is ni, tengok ayat kat situ Ustaz tulis. He is mesti tambah apostrophe yang simbol kecil kat atas tu. Ni dengan S. Ni semua basic lah. Semua kamu tahu kan. I am macam mana nak menjadi ringkasnya. Kena letak simbol apostrophe kecil dekat atas tu. We are lah. They are. Okay, ada siapa yang tak faham tak bab ni, part ni? Ada siapa yang tak faham? Faham. Okay, cuba bagi contoh. Okay, Faham. dalam gambar ni, apa yang kamu faham? Kita nak buat ayat berdasarkan gambar ni, menggunakan he is, she is. Macam mana? Siapa tahu? Dia tengah buat apa? He is untuk lelaki. Untuk perempuan apa? She She. is. She is. She is eating broccoli. Broccoli. She is eating broccoli. Okay, betul, bagus. Okay, yang ni? They are playing football. They are playing football. Alright, good, bagus, betul. Okay, yang ni? Akak bukan akak kata tak payah. Kita akan fikir jelas sebab They are? kalau kita bagi-bagi Study. kita tak tahu They buku. are Study. They are studying. Cuma kita Study. sebab kita Okay, yang terakhir. kita join je lah. Yang ni kalau Tak kita cikgu nak je cakap lah join. penulis ni seorang lelaki. Guna perkataan apa? Tak sama bila kita nak nyampuk He. tak apalah, tak He kisahlah. Buat apa Kita tu? nak nyampuk tak apalah. writing. He is writing. Alright, good, bagus. Okay, kita terus kepada Ustaz nak bagi sikit kerja rumah. Kamu ada dapat buku ni tak? Dapat. Okay. Kerja rumah kamu senang je. Kamu ambil buku penulisan ni. Warna merah besar ni. Okay, Ustaz nak kamu tulis tentang diri kamu. Okay, tulis tentang apa nama kamu. My name is apa nama kamu. Kamu tinggal Tapi dia tak I am live at, dekat mana kamu tinggal. Hobi kamu apa? nama budak kan. Kamu apa? Dia tak ada bagi I tulisan kan. like to. Tapi dia suruh Jadi bagi hobi kamu. Okay, lepas tu apa umur kamu? I am berapa years old? 10 years old. Okay. Kemudian kerja yang kedua, itu yang pertama tau. Biodata diri kamu. Yang kedua, what are you doing at home while PKP? Apa yang kamu buat semasa PKP di rumah? Apa yang kamu buat di rumah? Buat satu karangan pendek dalam 2 perenggan sahaja. Banyak-banyak 2 perenggan sahaja, 2 paragraf sahaja. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Kamu buat dalam buku tadi tu, buku ni. Buat dulu. Kemudian apa yang kamu buat semasa PKP di rumah. Kemudian hantar pada Ustaz Google Classroom sebelum 28 Februari. Di dalam Google Classroom. Ya? Kalau hantar dekat WhatsApp tak boleh ke? Boleh hantar kat WhatsApp, tapi Ustaz nanti susah nak tanda nanti. Tanda kerja kamu. Kalau kamu hantar di Google Classroom, Ustaz senang nak tanda. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, sampai sini je kita punya pembelajaran kita hari ni. Kita pernah habis ni, tinggal lagi 15 saat je lagi.
Okey, Ustaz harap kamu dapat buat kerja rumah kamu dan hantar di Google Classroom sebelum 28 Februari. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Sambil kita Okey, belajar kamu dah boleh ajar, letak. kita dah buat Assalamualaikum okey, semua. kita Waalaikumsalam. kita